Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam kita, merangkap pengerusi majlis, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita syukur kepada Allah sebab dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dia telah bagi kekuatan kepada kita untuk datang menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan selepas tu kita niat i'tikaf, dah duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menunggu salat yang lain. Banyak kelebihan-kelebihan, pahala-pahala, fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, umat manusia apabila dia melihat dan dia sedar bahawasanya kehidupan dia ni tidak terhenti di dunia sahaja, bahkan di sana akan ada satu kehidupan yang lain, kehidupan yang mana hanya ada pahala dan dosa dan penghujungnya syurga ataupun neraka. Maka mereka akan rasa setiap kesusahan di dunia ini kerana agama, benda itu adalah mudah. Satu orang yang mana dia tak sedar benda ni, dia tak sedar hakikat ni, bahawasanya satu hari nanti dia akan tinggalkan dunia ini, dia akan balik ke negeri asal dia, dia akan berdiri di hadapan Allah, akan ditanya setiap saat dan detik kehidupan dia di dunia. Maka dia rasa amalan-amalan agama, apa sahaja yang berkaitan dengan agama di atas kehidupan dunia ini ialah benda yang sia-sia, sebab dia tak sedar. Jadi tuan-tuan, satu orang yang mana melihat dengan pandangan akhirat, satu orang yang mana melihat dengan pandangan dosa dan pahala, satu orang yang mana melihat sama ada dia akan ke syurga ataupun ke neraka, maka tidak ada satu benda pun di dunia ini kecil bagi dia. Sama ada benda itu bersifat pahala ataupun dosa, sama ada benda itu bersifat kebaikan ataupun keburukan, sama ada perkara itu melibatkan taat ataupun maksiat, semuanya besar pada pandangan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tahu mungkin dengan satu pahala itu akan menyebabkan dia masuk syurga untuk selama-lamanya, ataupun mungkin kerana satu dosa itu menyebabkan dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, ini satu hakikat yang besar yang kita kena rasa syukur lagi dan lagi. Dalam ramai-ramai manusia, lebih kurang 6 bilion, 7 bilion pada hari ini, tak hanya ada lebih kurang 1 bilion sahaja yang mana dia kenal bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan dia. Itu pun daripada 6 bilion, sebagaimana kita dengar semalam, umat ini telah terpecah kepada 73 golongan, sebagaimana diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, dan satu golongan sedikit, tak ramai. Dan ramai-ramai yang mana berada di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, berapa ramai di kalangan mereka betul-betul jadi hamba pada Allah, berapa ramai di kalangan mereka betul-betul beribadat kepada Allah, berapa ramai di kalangan mereka betul-betul mereka hidup di atas dunia ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendaki. Ini merupakan satu nikmat yang besar tuan-tuan. Kalaulah dalam kehidupan dunia kita boleh bersyukur supaya Allah tambah lagi nikmat, kelebihan yang bersifat dunia, kenapa kita tidak bersyukur
tentang nikmat-nikmat yang bersifat keagamaan dan juga keakhiratan. Berapa ramai di kalangan kita lepas dia sembahyang tadi, dia rasa syukur yang amat sangat sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih dia untuk sembahyang. Dalam keadaan ramai manusia di luar sana yang rumah mereka dengan masjid, yang mana orang perempuannya pakai tudung, orang lelakinya menutup aurat, tetapi mereka tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan benda tak berlaku, tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu, saya pun tahu. Jadi ini merupakan nikmat yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pegang bahu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, duduklah kamu di dunia ini seumpama engkau ini satu orang yang gharib. Ustaz-ustaz kita terjemah gharib sebagai orang asing. Tapi lepas tu Nabi SAW kata, bahkan orang asing pun kamu jangan jadi. Nabi SAW kata, abiru sabil, iaitu orang yang mana hanya datang menuju ke tempat lain, kamu hanya berhenti singgah untuk memenuhi keperluan kamu. Satu orang asing, tuan-tuan, contoh kehidupan banyak. Dia boleh tinggalkan negara dia pergi ke satu negara yang lain. Ramai di kalangan kita yang berhijrah daripada Malaysia pergi ke Eropah, pergi ke negara Arab, pergi ke negara-negara timur, banyak. Tetapi bila mereka pergi ke negara tersebut, sebahagian daripada mereka suka untuk tinggal di situ. Bila suka, mereka berkahwin dengan orang tempatan, mereka buat bisnes, mereka beli rumah, mereka beli tanah, kaum keluarga dijemput datang untuk tinggal di situ. Jadi kerana takut manusia fikir berada di dunia ini sebagai orang gharib, sebagai orang asing, kemudian lama-lama lekat dengan dunia, Nabi SAW telah twist. Nabi SAW telah bagi peringatan lain, iaitu bahkan sebagai satu orang abiru sabil. Apa itu abiru sabil, tuan-tuan? Orang yang mana passerby, orang yang mana dia hanya datang musafir, pergi ke satu destinasi, pergi ke satu tempat, tetapi dia berhenti di satu tempat persinggahan dan untuk dapatkan air, untuk bagi makanan kepada dia punya binatang tunggangan. Kalau zaman sekarang untuk isi minyak, nak beli makanan yang perlu dan seumpamanya. Sebab apa, tuan-tuan? Destinasi umat manusia ialah akhirat. Destinasi umat manusia ialah akhirat. Apabila manusia cinta dunia, apabila manusia rasakan dia akan hidup selama-lamanya di dunia, manusia akan lupakan akhirat. Manusia akan lupakan akhirat. Bila manusia lupa akhirat, manusia akan lupa pahala dan juga dosa. Manusia akan lupa apa tujuan sebenar dia datang ke dunia. Tuan-tuan, tujuan sebenar kita datang ke dunia adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadat kepada aku. Kata para ulama, liya'budun, untuk beribadat, dia ada 3 step, dia ada 3 peringkat. Yang pertama sekali, liya'budun, ialah liya'rifun. Mereka kena kenal aku siapa. Kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran penuh ayat-ayat yang mana menceritakan siapa itu Allah. Cuba tuan-tuan baca daripada awal sampai akhir. Kalau tuan-tuan faham bahasa Arab lagi bagus. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tengok terjemahan. Bermula daripada suratul Fatihah sampai kepada suratul An-Nas, kebanyakan ialah cerita tentang siapa Allah. Kebanyakan cerita siapa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dia ni merupakan Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Permulaan suratul Fatihah tu, Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan Tuhan bagi seluruh alam, seluruh jin dan manusia. Apa sahaja makhluk ciptaan Allah yang ada di atas muka bumi ini, itu ialah ciptaan Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Rabb. Apa itu Rabb, tuan-tuan? Rabb ni dia mari daripada perkataan tarbiyah. Tarbiyah ni senang cerita mendidik, menjaga, mengasuh,
dak membesarkan. Itulah Allah yang telah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi tanpa bantuan daripada mana-mana makhluk dia. Tanpa bantuan daripada mana-mana makhluk dia, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa penuh di atas ciptaannya. Jadi tuan-tuan, lepas tu Allah cerita Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang mana Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang mana merupakan tuan, raja pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Saya tak berniat untuk tafsir satu-satu ayat, tetapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau kita tengok Quran daripada awal sampai akhir, kebanyakannya menceritakan tentang siapa Allah. Nabi SAW, Nabi terakhir yang dihantar selepas Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, juga dihantar untuk terangkan manusia ini siapa Allah. Itu yang pertama tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala yang kita i'tiqad, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang diperkenalkan oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh cek. Sebab apa tuan-tuan? Quran ini merupakan manual terakhir yang Allah hantar kepada umat manusia untuk kenalkan Allah. Tapi apakan daya, apabila manusia jauh daripada Quran, manusia mula tidak kenal Allah. Apabila manusia mula tidak kenal Allah, manusia akan pergi kepada syirik. Tak silap saya, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu ataupun Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum minal Quran." Kalaulah hati-hati kamu semua ini bersih, tidak ada kekotoran, nescaya kamu punya hati tidak akan sekali-kali rasa letih nak dengar Quran dan baca Quran. Jadi tuan-tuan, pertama sekali ibadah, kata para ulama, kita kena kenal Allah. Dan siapa lagi yang lebih layak untuk memperkenalkan Allah kecuali Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita kenal Allah, kita tahu Allah yang mencipta, Allah yang mana telah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir, Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan hujan, Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan peredaran siang dan malam. Selepas kita kenal inilah Allah, tidak ada satu makhluk pun yang mana sama dengan Allah, tidak ada kekuasaan seumpama dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala hendak kepada kita supaya apa tuan-tuan? Liyuwahidun. Ini merupakan step kedua. Step kedua apa tuan-tuan? Liyuwahidun, supaya kita tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita tauhidkan Allah, supaya kita esakan Allah dalam ibadat kita. Tuan-tuan tengok tertib surah Al-Fatihah, bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Maliki Yaumiddin. Dan itu semua ayat berkisar tentang kenal Allah. Yang ustaz-ustaz pondok kita duk mengajar, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kita kenal Allah. Allah yang macam mana kita nak kenal tuan-tuan? Allah sebagaimana Allah cerita bermula daripada Bismillah sampai Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Dan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kita terjemah mudah, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Sebahagian ustaz kepada ustaz kami, dia terjemah di dalam kelas-kelas tafsir mereka, dia kata apa? Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahman? Kita kata Maha Pemurah. Ar-Rahim maksudnya Maha Pengasih. Maulana Abdul Rahman Ashrafi rahmatullah alaih, dalam satu daurah tafsir dia, ketika mana dia mentafsir perkataan Ar-Rahman, dia kata apa? Vu Allah jo bari-bari ni'mat karne wala. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberi nikmat yang besar-besar pada kita. Nikmat yang besar-besar pada kita. Nikmat mana yang Allah bagi pada kita kecil hari ini tuan-tuan? Nikmat mana yang Allah bagi pada kita kecil? Dalam suratul Rahman, Allah Ta'ala tanya lebih kurang 30 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, cuma kamu bagi tahu kepada aku, cuba bagi tahu kepada aku nikmat mana yang mana kamu nak dustakan, yang kamu kata ini bukan nikmat Tuhan kamu, ini merupakan aku punya.
Tak disebabkan oleh kepandaian aku, disebabkan oleh keturunan aku, disebabkan oleh kerja aku. Ini aku punya. Tuan-tuan, nikmat apa yang Allah bagi pada kita, benda itu kecil pada pandangan kita. Ada orang tak boleh tidur malam, tak disebabkan insomnia. Berapa ramai di kalangan kita yang mana boleh tidur dalam keadaan nyenyak. Ada orang tidak boleh makan, tak cukup 3 kali sehari semalam. Kita boleh makan cukup 3 kali sehari semalam. Ada di kalangan kita orang yang mana tidak boleh buang air dengan baik. Alhamdulillah di kalangan kita boleh buang air dengan baik. Kita cukup anggota badan kita dan seumpamanya. Ini merupakan nikmat-nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tuan-tuan, satu cerita Maulana Sulaiman Kettani hafizahullah, dia cerita apa tentang satu orang lelaki. Dia sakit tentang buah pinggang dia. Dia pergi jumpa satu orang doktor, dan doktor tu bagi bil selepas rawatan dia buat. Bila tengok bil tu, lelaki tersebut menangis. Doktor tu kata, "Pakcik, kenapa menangis? Mahal sangat kan? Kalau mahal saya boleh bagi diskaun, saya boleh kurangkan." Pakcik tu kata apa? "Aku boleh bayar, aku tak ada masalah. 70 tahun aku hidup, ada satu zat yang mana dia jaga aku punya sistem tubuh badan, buah pinggang dan seumpamanya, tak pernah sekali pun dia datang minta bil daripada aku. Sekarang aku datang jumpa engkau, dan untuk satu rawatan, tak kamu bagi bil pada aku beribu-ribu. Tapi aku tak pernah rasa syukur pun pada zat tersebut." Kalau tuan-tuan mengaji sains, tuan-tuan tengok sistem tubuh badan manusia, tuan-tuan sendiri akan rasa takjub bagaimana Allah pelihara saya dan tuan-tuan. Tapi kita tak kenal Allah, kita tak pernah rasa bersyukur. Dan dia Allah yang mana telah memberi nikmat yang besar-besar. Bukan sekali tuan-tuan dia bagi, bukan 2 kali dia bagi. Allah Subhanahu Wa Taala bagi berkali-kali. Maksud Ar-Rahman ialah bari-bari nikmat karnewala. Ar-Rahim maksudnya bar-bar nikmat karnewala, iaitu dia Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berkali-kali bagi pada kita. Kita tuan-tuan, kalau orang datang minta tolong sekali 2 kali, mungkin kita tolong, betul tak? Tapi kalau berkali-kali minta, berkali-kali minta, berkali-kali minta, kita rasa menyampah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pengasih dan penyayang. Allah bagi walaupun manusia mensyirikkan Allah. Walaupun manusia mensyirikkan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi, tetapi Allah bagi peringatan. Kehidupan dunia ni tidak akan berhenti di sini. Maliki yaumiddin. Dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala pemilik pada hari kiamat. Setiap kehidupan kamu di dunia ini akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berada dalam keadaan lapar sampai tidak boleh nak tidur pada waktu siang. Menjadi adat kebiasaan Nabi tidur pada waktu siang yang kita namakan sebagai qailulah. Jadi Nabi kerana kelaparan, Nabi tak boleh nak keluar, Nabi tak boleh nak tidur, dan Nabi keluar ke jalan Madinah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, buat apa?" Abu Bakar ni pemalu tuan-tuan. Dia tak boleh nak bagi tahu yang dia lapar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, "Aku datang jumpa Nabi, nak tengok wajah Nabi, nak sembang dengan Nabi." Tak lama lepas tu, Umar radhiyallahu taala anhu datang. Umar siapa tuan-tuan? Umar. Satu orang yang mana transparent, satu orang yang mana cakap lepas sahaja. Nabi tanya, "Wahai Umar, kenapa kamu datang?" Dia kata apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, aku telah keluar kerana aku lapar." Maka mereka duduk bersembang lebih kurang. Nabi SAW ajak pergi kepada satu orang sahabat. Satu orang sahabat yang kaya. Dia ada kebun, dia ada binatang ternakan. Pendek cerita, sahabat tersebut telah bagi air yang sejuk, telah bagi buah tamar, dan Nabi SAW makan. Kemudian sahabat tersebut telah sembelih satu ekor anak kambing dan telah bagi kepada Nabi SAW makan. Ketika makan tuan-tuan dalam keadaan lapar sampai tidak boleh tidur, cuba tuan-tuan bayang Abu Bakar, satu orang yang kaya pun tak ada makanan. Apa keadaan pada waktu tersebut? Terutamanya pada awal-awal Islam, ketika makan dalam keadaan lapar yang sedemikian rupa pun, Nabi SAW tetap palingkan fikiran para sahabat kepada akhirat.
Nabi SAW kata kepada Abu Bakar dan Umar, wallahi demi Allah, dan nikmat air sejuk dan tamar ini pun Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Nabi SAW tak pernah biarkan para sahabat untuk kekal fikiran mereka hanya pada dunia. Demi Allah, daging yang kamu makan, tamar yang kamu makan, dan air yang kamu minum, susu yang kamu minum, itu pun Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Dalam satu riwayat, Nabi SAW bagi tahu tidak akan bergerak kaki umat manusia sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang apa, tuan-tuan? Tentang umur dia, di mana dia habiskan. Soalan ditanya lagi tentang muda dia, di mana dia habiskan. Tentang harta dia, daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Dan yang keempat, tentang ilmu dia, apa yang dia amalkan. Jadi tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat, apabila dia dengar dia pengsan, tuan-tuan, sebab teringatkan ilmu, harta benda dia tak ada dah. Abu Hurairah masuk Islam 4 tahun sahaja bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ahli sufah dak tidur di masjid belajar dengan Nabi, apa yang Nabi ada itulah mereka makan. Tetapi kerana ilmu yang dia belajar, Abu Hurairah takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan palingkan fikiran para sahabat semua menuju akhirat. Kehidupan dunia ni kehidupan sementara. Allah Subhanahu wa taala sendiri peringatkan, maliki yaumiddin. Dak kehidupan dunia kamu, nikmatnya banyak, panjangnya umur kamu, kaum keluarga yang ramai, harta benda yang kamu ada, semua Allah Subhanahu wa taala akan tanya pada hari kiamat. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita kena kenal, tuan-tuan. Kemudian stage yang kedua tadi, Allah sambung dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Selepas kita kenal Allah, dak kita punya pergantungan, harapan, ibadah semuanya hanya pada Allah. Kita punya pergantungan, harapan, ibadah hanya semuanya pada Allah. Hati umat ini tidak boleh ada pergantungan pada makhluk. Tidak pada kubur, tidak pada pokok tertentu, tidak pada batu tertentu, tidak pada tempat tertentu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya saja kepada Engkau kami menyembah dan hanya saja kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi tuan-tuan, tauhid, iaitu selepas kita kenal Allah, barulah kita kena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang betul. Berapa ramai hari ini di kalangan umat manusia, mereka tidak beribadah kepada Allah dengan cara yang betul. Tidak hati mereka bergantung semata-mata kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka tidak kenal Allah. Ustaz, kami buat contoh mudah, tuan-tuan. Hari ini, kalau dekat traffic light simpang 4 ada satu orang polis, tapi dia tak pakai pakaian uniform dia. Dia duduklah berdiri di situ. Tak. Ada di kalangan orang-orang muda ataupun orang tua, lampu merah pada orang akan langgar. Sebab apa? Sebab dia tak kenal di situ tu polis, tidak pakai pakaian uniform dia. Tapi cuba bayang kalau di situ ada satu orang polis yang mana dia pakai pakaian uniform dia. Kita daripada jarak 100 meter tu seludah kereta. Sebab apa? Sebab kita kenal dia. Kita tahu polis ni kalau kau langgar lampu isyarat ni, dia akan saman aku. Bila saman, berapa ratus lah ni kalau saman traffic light? Beratus-ratus. Dia faham hakikat duit, dia faham siapa polis. Tapi hari ni umat, kenapa mereka tidak taat Allah? Mereka tidak ikut perintah Allah. Mereka tinggal perkara yang Allah suruh buat dan mereka langgar benda yang Allah suruh tinggal. Sebab apa? Sebab mereka tak kenal Allah. Mereka tak kenal Allah, tuan-tuan. Kalau kita cakap kat satu orang, jangan mencuri berdosa. Jangan tak semayang dia masuk neraka. Cakaplah penuh telinga pun, selagi dalam hati dia tidak ada azmah, tidak ada kebesaran, kekuasaan Allah, dia tak akan faham benda ni. Sebagaimana dalam dunia manusia mana tidak kenal siapa polis, dia tidak akan takut pada orang tu. Betul tak, tuan-tuan? Jadi hari ini umat perlu dikenalkan siapa Allah, kemudian ajak umat kepada untuk mentauhidkan Allah dan untuk beribadah kepada Allah mengikut cara yang telah ditunjuk ajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini level yang kedua, tuan-tuan. Ini level yang kedua, iaitu kita tauhid kepada Allah dengan erti kata kita jadi satu orang yang mana taat pada Allah.
Satu orang yang mana kenal Allah, satu orang yang mana kehidupan dia mengikut syariat Allah, satu orang yang mana bangun dia, duduk dia, berdiri dia, tak semuanya mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsu dia mengikuti setiap apa yang aku bawa bersama dengan aku. Iaitu apa tuan-tuan? Iaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tentang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, wahai Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini benda yang sangat penting untuk kita tekankan pada hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Akhir-akhir zaman ni dia akan ada du'atun ala abwabi jahannam, iaitu para pendakwah yang mana mengajak kepada pintu-pintu neraka. Para pendakwah yang mana mengajak kepada pintu-pintu neraka, yang mana cuba untuk memalingkan manusia daripada minta kepada Allah, minta kepada makhluk. Macam-macam kita dengar tuan-tuan. Takluk manusia dengan kubur-kubur, tak minta dengan penghuni kubur. Sedangkan Nabi SAW ajar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk minta dengan Allah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam hadis 40 tuan-tuan tengok. Da ala u'allimuka kalimat ya ghulam, ala u'allimuka kalimat, wahai ghulam, hendak aku ajar kepada kamu beberapa perkara, beberapa perkataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ihfazillah yahfaz. Kamu peliharalah Allah. Kata para ulama, maksudnya kamu pelihara hukum hakam Allah. Tak, kamu jangan langgar perintah-perintah Allah, jangan langgar syariat-syariat Allah. Yahfazka, Allah akan pelihara kamu. Dan pada urusan dunia kamu Allah pelihara, dan pada urusan akhirat kamu pun Allah akan pelihara. Ihfazillah, Nabi SAW ulang sekali lagi, tajiduhu tujahak. Kamu peliharalah Allah, kamu akan dapati Allah bersama dengan kamu. Syarah dia panjang tuan-tuan, hadis ni dak disyarahkan oleh Ibnu Rajab rahmatullahi alaih di dalam satu kitab khusus. Lebih kurang ada 130 muka surat mensyarahkan hadis ini sahaja. Nama dia Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Abbas. Jadi tuan-tuan boleh baca sendiri kitab tersebut. Tak cuma fokus dalam hadis tu saya nak kongsi dengan tuan-tuan, iaitu iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu nak minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Ibnu Abbas pada waktu tersebut umur dia lebih kurang 13 tahun 14 tahun je tuan-tuan. Tak silap saya, hadis ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Hajjatul Wada'. Ketika waktu tu Nabi buat haji terakhir, Ibnu Abbas hidup dia di Mekah bersama dengan ayah dia. Jadi Nabi SAW telah kongsi kenderaan dengan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas duduk belakang Nabi. Nabi SAW bagi peringatan. Peringatan yang Nabi bagi ialah peringatan tauhid. Iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong dengan Allah. Tapi tidak bermakna kita tak boleh minta tolong dengan manusia, minta tolong dengan makhluk. Boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Tetapi boleh pada perkara-perkara yang mana Allah bagi kemampuan, kekuasaan kepada manusia. Sebab ada di kalangan ustaz-ustaz yang mana dia nak tipu orang kampung. Saya kata terus terang, dia nak tipu orang kampung. Dia buat perumpamaan apa? Dia kata, kalaulah kita tak boleh minta tolong dengan makhluk, haramlah kita minta tolong isteri kita buat air kopi untuk kita. Haramlah kita minta tolong kawan kita baiki kereta kita yang rosak. Tuan-tuan, ini bukan benda yang Allah tak bagi, bukan Nabi tak bagi. Benda tu boleh. Sebab apa? Sebab benda itu dalam makdur makhluk, dalam kemampuan makhluk yang Allah bagi pada makhluk. Yang dikatakan tidak boleh bila kita pergi minta dengan makhluk, benda yang makhluk tak boleh nak buat. Terutamanya makhluk tu mati dah, duduk dalam kubur. Tak kita pergi minta supaya apa? Supaya anak kita luluh biasa. Bukan tak berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu cerita, betul tak? Bila sesat di tengah-tengah hutan, panggil nama-nama makhluk. Tak ya Abdul Qadir, ya Hussein, ya itu, ya ini. Tak sebab apa? Sebab hati pergantungan mereka percaya bahawasanya makhluk-makhluk ini ada kekuasaan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong dengan Allah, minta pertolongan daripada Allah, bukan minta pertolongan daripada makhluk. Orang kafir, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran banyak tempat. Tuan-tuan boleh cek muka surat terakhir surah Al-Luqman. Tuan-tuan boleh tengok muka surat terakhir, wa idza ghasyahum maujun kadhulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila orang kafir, mereka berada di atas bahtera mereka, di atas kapal mereka, dan ketika mana kapal berlayar, bahtera berlayar, datang angin ribut taufan mengelilingi mereka, terumbang-ambing di atas kapal. Da'awullah, mereka semua minta hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'awullah mukhlishina lahuddin, mereka minta semata-mata kepada Allah dalam keadaan mereka bulat permintaan dan pergantungan mereka pada Allah. Cuma orang kafir, tuan-tuan, bila mereka sampai ke darat, falamma najjahum ilal barri, apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, faminhum muqtasid, ada di kalangan mereka yang mana kembali menyeleweng, kembali menyimpang. Benda biasa. Tetapi ketika mana mereka berada di dalam kesusahan, mereka hanya minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tanya banyak kali dalam Quran. Tengok muka surat yang pertama, juzuk ke-20. Amman yujibul muqtarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah zat yang mana boleh menghilangkan satu-satu kesusahan daripada satu-satu makhluk dia, ataupun yang mana boleh menjauhkan sebarang kesusahan daripada makhluk-makhluk dia? Siapa yang mana boleh menyahut dan memanggil? Siapa yang mana boleh menyahut dan menunaikan panggilan orang-orang yang mana berada dalam kesusahan? Tengok cara Allah Ta'ala tanya, a ilahum ma'allah, ada Tuhan lain tak selain daripada Allah? Ada Tuhan lain tak selain daripada Allah? Ta'ala Allah amma yushrikun. Tak, sesungguhnya maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka syirikkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut wahyu yang macam ni, ayat Quran macam ni? Apabila melibatkan amman yujibul muqtarra idza da'ah, siapa yang mana boleh menyahut panggilan orang-orang yang mana berada di dalam keadaan sempit apabila orang itu memanggil Allah, minta pertolongan daripada Allah. Wa yakshifus su', dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan mereka. Ada ayat wa yaj'alukum khulafa'al ard, lepas tu Allah tanya, a ilahum ma'allah, ada Tuhan lain tak selain daripada Allah? Kenapa Allah tanya macam tu, tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu akan berlaku di kalangan umat ini manusia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam bab minta tolong. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Ayat lepas tu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr. Ada orang lain tak yang mana boleh memberi petunjuk jalan kepada kamu di dalam kegelapan bumi dan juga laut? Sebab apa, tuan-tuan? Benda ni yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalau tersesat di dalam hutan, kalau tersesat di lautan, ada sebahagian syekh-syekh yang mengajar sebut nama fulan-fulan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, tuan-tuan. Dia tahu dah bahawasanya umat manusia ini pergantungan mereka yang sebenar ialah pada Allah. Tetapi akan ada orang yang mana tauhid mereka, iman mereka tidak bergantung pada Allah. Sebab tu Allah tanya lagi dalam ayat yang kedua tadi, a ilahum ma'allah, ada Tuhan lagi tak selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, solely milik Allah, keseluruhannya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan sekali-kali kamu tak memanggil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk dia yang lain. Tuan-tuan, nampak ada apa perkaitan dia? Kenapa Allah kata wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid ni milik Allah dulu. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan sekali-kali kamu berdoa minta pertolongan kepada selain daripada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kait dengan masjid dulu? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tuan-tuan, apa yang akan berlaku dalam umat ini.
Sebab tu Nabi SAW sebelum mati pun Nabi bagi peringatan tentang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat oleh Allah. Kerana apa? Kerana mereka telah menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid, tempat mereka baca Quran, tempat mereka berzikir, tempat mereka iktikaf, tempat mereka sembahyang. Sebab apa? Mereka merasakan doa mereka lebih mustajab bila mereka berdoa di kuburan. Lebih lagi perasaan mereka, rasa doa mereka akan dimustajabkan oleh Allah jika mereka datang ke masjid untuk doa dalam masjid. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahmatullahi alaih di dalam Muwatta, dan juga oleh Imam Ahmad rahmatullahi alaih di dalam kitab dia Al-Musnad, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi SAW kata apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wahai Allah, jangan sekali-kali kamu jadikan kubur aku ini sebagai wathan, sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya begitu besar, begitu hebat kemurkaan Allah terhadap satu-satu kaum yang mana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi SAW minta supaya apa? Supaya kubur baginda Nabi tidak dijadikan wathan, tidak dijadikan berhala yang disembah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW dan riwayat Abu Daud dihukum sahih oleh para ulama. Nabi SAW kata apa? La taj'alu buyutakum qubura. Jangan sekali-kali jadikan kubur, rumah-rumah kamu sebagai kubur. Apa maksud? Nabi SAW nak suruh supaya rumah kita ni ada bahagian untuk amal. Kalau kita ni orang masjid sekalipun, datang semayang di masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid, bagilah sikit bahagian untuk rumah. Supaya apa? Supaya keberkatan Quran, keberkatan ibadah, rahmat itu turun juga dalam rumah. Tapi tengok cara Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Nak ayat perkara yang jelas di dalam masyarakat pada waktu tersebut ialah kubur ni tempat yang gelap gelita, tempat yang mana di situ bukan ada lampu, bukan ada amalan ibadat, bukan ada orang iktikaf. Kubur hanya disunatkan, disyariatkan untuk kita ziarah, untuk kita ingat kepada kematian. Bila kita lalu kita baca doa, betul tak tuan-tuan? Sebahagian ulama, majoriti mengatakan kalau kita ziarah kubur, kita boleh baca ayat-ayat Quran dan kita sampaikan pahalanya kepada si mati, tapi dalam bentuk yang general lah, bukan dalam bentuk yang kita datang buat majlis baca Quran dak selepas mati 3 hari, 7 hari, 40 hari panggil budak-budak tahfiz. Itu bukan maksud ulama yang kata boleh. Sebahagian ulama, majoriti mengatakan boleh. Tuan-tuan boleh cek syarah Aqidah Tahawiyah dan Ibn Abil Izz. Tak, kalau kita pergi ziarah kubur, let's say kawan kita, tak, kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, pahala yang ada ni aku sedekahkan kepada si mati. Benda itu majoriti ulama kata boleh. Jadi tuan-tuan, setakat itu sahaja. Tetapi bukannya di situ tempat kita beriktikaf, bukan tempat untuk berzikir, tempat untuk berdoa dan seumpamanya. Sebab tu Nabi kata la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan. Nabi SAW kata jangan jadikan kubur aku sebagai tempat perayaan. Jangan jadikan kubur aku sebagai tempat perayaan. Dalam riwayat-riwayat ketika mana ulama mensyarahkan hadis, tuan-tuan, Imam Malik dan imam-imam yang lain mengatakan bahawasanya ada setengah imam macam Imam Malik, dia tak suka pun kalau ada orang asing yang makna setiap kali waktu solat dia datang, dia berhenti di kubur Nabi SAW. Kalau boleh masuk pintu lain, keluar pintu lain. Takut-takut itu juga termasuk di dalam bab menjadikan kubur Nabi SAW sebagai tempat perayaan. Sebab apa? Kaedah dia ialah saddan lidzari'ah, untuk tutup pintu-pintu kesyirikan. Bukan benda ni tak berlaku, tuan-tuan, benda ni berlaku. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia beritahu dalam Sahih Bukhari, kalaulah bukan kerana takut perkara ini berlaku, la ubriza qabruhu sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kubur Nabi SAW akan dijelaskan, tidak ditanam di dalam rumah. Untuk apa? Untuk menjaga tauhid umat manusia. Sebab apa, tuan-tuan? Memang mula-mula dia daripada dasar cinta, dak kita sayang, kita ingat dan seumpamanya.
Tetapi inilah mula-mula masuk syirik di dalam umat Nabi Nuh alaihi salam. Fala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dalam surah Nuh, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu ketika mana Nabi Nuh alaihi salam buat dakwah kepada kaum dia, mengajak kepada Allah yang esa. Ada beberapa orang di kalangan kaum dia kata apa? Jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan 5 nama yang aku sebut. Ulama-ulama yang mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan yang mensyarahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan benda ni, mereka kata apa, tuan-tuan? Mereka kata ini merupakan nama-nama orang yang saleh pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bila mereka mati, orang buat gambar, orang buat patung, supaya apa? Supaya menjadi peringatan untuk mereka. Tetapi bicara miskin, generasi ketiga, keempat, kelima, mereka tak faham dah hakikat tu. Betul tak, tuan-tuan? Mereka tak faham dah hakikat tu. Jadi mereka nampak datuk nenek moyang mereka menyembah benda tu. Mereka nampak datuk nenek moyang mereka menyembah benda tersebut. Last sekali mereka mula menyembah patung-patung berhala. Sebab tu kata para ulama, al-ghuluw fil afadil min awsa'i awdiyatil batil. Kita melampau-lampau bila melibatkan orang-orang yang saleh, ini merupakan seluas-luas lembah kebatilan. Bukan benda ni tak berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Apa sahaja kubur, apa sahaja kubur, apa sahaja kubur. Bergendang di kubur, hias kubur, dak, hidupkan lampu pelita di kubur, nyalakan kemian, asapkan kemian, wangi-wangian di kubur. Apa tujuan, tuan-tuan? Tujuan dia last sekali lagi minta dengan kubur. Mungkin ketika mana ilmu masih banyak pada hari ini, dak, ulama-ulama ramai, ada orang yang mana menegur, mereka tidak sampai kepada lembah syirik. Tetapi generasi anak-anak kita untuk tengok ni, apa yang mereka akan faham? Last sekali dia akan berlaku sebagaimana berlaku di kuburan para salihin, di kuburan orang-orang yang saleh, di kuburan yang dikatakan kubur Nabi-Nabi. Tuan-tuan, di Mesir tu, di Masjid Sayyidina Hussein, dak, di kota Kaharah, di depan Masjid Azhar tu, Subhanal Malikil Ma'bud, orang pergi minta, tuan-tuan, dengan Hussein, dengan nama Hussein terus. Bantu anak aku dalam pelajaran sekian. Di Iskandariah ada kubur yang dikatakan kubur Nabi Daniel alaihissalam, dan adalah kubur orang lain. Orang-orang wanita di situ, mereka macam buat pertandingan, dak, pergi minta dengan kubur siapa yang dapat anak lebih awal. Ada orang pergi kubur ni, ada orang pergi kubur lain. Tengok siapa yang mana dapat anak lebih awal dan anak siapa lebih cerdik. Bukan benda ni tak ada, tuan-tuan. Benda ni ada. Sebab apa? Sebab kita tak faham pun apa yang kita baca 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ni, tuan-tuan, kalau ada satu orang bagi kepada kita legal document dalam bahasa Inggeris, dak, tentang perundangan dan seumpamanya, kita sanggup untuk bayar kepada orang yang pandai untuk terjemahkan benda tu pada kita. Tetapi ada di kalangan kita yang dah 30 tahun sembahyang, 40 tahun sembahyang, dah berapa ratus ribu juta kali baca Fatihah, tetapi masalahnya kita tak faham pun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hakikat, tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ibn Al-Qayyim ditulis satu kitab khusus, Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk cerita tentang benih. Tapi kita tak pernah ambil tahu pun. Sebab apa? Pada pandangan kita, aku boleh makan, aku boleh minum, aku boleh tidur, ada anak isteri, ada duit, tu sabhu jaiga, pesaho tu kambanaiga, pesaho tu kambanaiga. Ini kita punya moto, tuan-tuan. Ada duit jalan, ada duit jalan, tubir. Sebab tu kita tak ambil berat. Ini merupakan level kedua, tuan-tuan, yang mana Allah cerita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sikit lagi tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan level yang kedua. Level ketiga, ini level penting. Level apa? Selepas kita kenal Allah, selepas kita mentauhidkan Allah, hak tu untuk kita baru, tuan-tuan.
Ada satu tanggungjawab lain lagi yang besar kita kena buat, iaitu liyad'u an-nasa ilayya. Mereka semua kena ajak manusia kepada aku, iaitu peringkat dakwah. Ini peringkat penting ni tuan-tuan. Tengok ihdinas siratal mustaqim, ayat lepas tu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk tunjuk kepada kita jalan yang benar. Jalan siapa? Jalan orang yang mana Allah telah bagi nikmat kepada mereka, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kan ini maksud dia dakwah, tuan-tuan. Betul tak? Supaya apa? Supaya kita berada di atas jalan Nabi. Dan kita even dalam Fatihah tu kita tak baca ihdini, ya Allah kamu tunjuk pada aku. No, Allah Subhanahu wa taala guna sirah, Allah Subhanahu wa taala guna ayat dalam bentuk jamak, iaitu plural. Ihdina, tunjuk kepada kami. Tuan-tuan semayang seorang pun tuan-tuan kena baca ihdina, tuan-tuan tak boleh baca ihdini. Ihdini tunjuk kepada aku wahai Allah, ihdina tunjuk kepada kami. Sebab apa tuan-tuan? Agama ini hanya saja akan berkembang dan terpelihara dengan dakwah, amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Kalau tuan-tuan buat baik seorang-seorang, syaitan tak takut. Tapi kalau tuan-tuan mula buat dakwah, syaitan akan takut. Ada satu soalan ustaz-ustaz kami tanya, dalam hadis apabila azan dilaunkan, apa yang berlaku? Syaitan akan lari, tuan-tuan. Akan lari terkentuk-kentuk dalam hadis. Tak nak dengar azan. Mereka akan lari ke tempat yang mana azan tidak sampai. Dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka lari. Tapi apabila iqamah dilaungkan, apabila musalli, orang-orang yang sembahyang diangkat takbir Allahu Akbar, syaitan masuk kacau. Betul tak? Untuk was-was dengan kita, sampai kita terlupa bilangan rakaat, sampai kita tak tahu kita baca apa. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Sedangkan dalam lafaz azan pun ada Allahu Akbar juga. Dalam sembahyang kita pun Allahu Akbar juga. Dalam lafaz azan ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sembahyang pun ada tasyahud juga. Dalam sembahyang pun ada bacaan Quran juga. Kenapa azan syaitan lari sampai terketuk-kentuk, tetapi dalam sembahyang syaitan datang di antara saf untuk kacau kita? Kenapa, tuan-tuan? Kau jawab Ada jawapan tak? Satu soalan ustaz kami tanya, dia kata sebab niat itu berbeza. Azan niatnya adalah dakwah untuk ajak manusia kepada Allah, tetapi sembahyang niatnya adalah ibadah semata-mata untuk diri kita. Syaitan tak takut orang ibadah, tuan-tuan, tapi syaitan takut orang buat dakwah. Tuan-tuan nak sembahyang bengkak kaki-kaki pun daripada lepas isyak sampai subuh esok. Nak puasa tak nak berhenti pun sepanjang tahun. Syaitan tak takut, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan buka mulut cerita tauhid, tuan-tuan buka mulut cerita ajak manusia kepada sunnah, syaitan dia panah. Syaitan dia panah. Sebab apa? Sebab syaitan tahu bahawa umat ini akan diselamatkan hanya melalui dakwah. Apabila umat ini meninggalkan dakwah, ada perasaan nafsi, aku. Mampu gila orang lain semaya tak semaya, mampu gila orang lain tutup aurat tak tutup aurat, mampu gila orang lain ikut syariat tak ikut syariat. Syaitan dia suka, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang ibadah dia hanya ambil berat tentang diri dia. Bahkan dalam riwayat-riwayat disebut, apabila dalam satu kampung semuanya memaksiati Allah, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat untuk hancurkan kampung tersebut. Bila nak hancurkan, terbukti ada satu orang ibadah, satu orang ahli ibadah bagi tahu pada Allah. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Mulakan dengan dia. Sebab apa? Dahi dia tidak pernah berkerut tentang umat manusia. Jadi tuan-tuan, peringkat ketiga ni peringkat penting, iaitu mengajak manusia kepada agama yang sempurna, dan sebagaimana ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para sahabat, para ulama, para imam, sampailah agama itu sampai kepada kita hari ini, tuan-tuan. Agama yang mana bersumber ke atas Al-Quran, bersumber daripada Alkitab, As-Sunnah dengan tafsiran para ulama-ulama kita.
Ini merupakan 3 stage, ini merupakan 3 peringkat bagaimana kita dapat sempurnakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kejayaan saya dan tuan-tuan bila saya mati dalam keadaan Allah redha, bila tuan-tuan mati dalam keadaan Allah redha. Dan kita kena sedar bahawasanya harta benda yang kita ada, kalau kita guna cara yang Allah suka, kita akan selamat. Cercaan bukan pada harta, cercaan pada cara kita guna. Ni'mal mal fi yadir rajul salih. Nabi SAW kata, atau kamakan, sebaik-baik harta ialah harta yang mana ada pada tangan satu lelaki yang salih. Dalam riwayat Nabi SAW kata, la hasada illa fi ithnain. Tidak ada hasad dengki kecuali pada 2 perkara. Rajulun atahu Allahul mal, satu orang lelaki Allah bagi harta pada dia, fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa ana an-nahar, dan dia telah belanjakan harta tersebut pagi, petang, siang, malam untuk keredaan Allah. Bahkan Allah sebut dalam Quran antara ciri-ciri orang yang beriman, antara ciri-ciri orang yang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, antara harta yang kami bagi kepada mereka, mereka belanjakan. Jadi tuan-tuan, kita kena usaha bila kita keluar daripada majlis ini, dak kita sedar beberapa perkara. Yang pertama, hidup ni ujian. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di sini, bahkan kita akan dikembalikan menghadap Allah. Bila kita kata hidup ini ujian, Allah Ta'ala akan tanya. Dalam suratul Mulk, Allah Ta'ala tanya, dak tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Ta'ala kata apa? Dan Allah cipta kematian, kehidupan untuk tes tuan-tuan, untuk tes saya, untuk tes tuan-tuan, siapa yang paling baik amalannya dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu fikir, kamu kira aku telah ciptakan umat manusia ini dalam keadaan sia-sia, dan kamu semua ini tidak akan dikembalikan kepada aku? Ini merupakan persoalan-persoalan yang Allah tanya tuan-tuan. Kalau kita sedar dan kita boleh jawab persoalan ini, maka kita kena bergerak untuk kita realitikan, untuk kita tahqiq, untuk kita realitikan ibadat kita kepada Allah melalui 3 step yang saya bagi tahu pada tuan-tuan. Step ma'rifah, kita kenal Allah benda ni melalui belajar. Kita tak akan kenal kalau kita tak belajar. Betul tak? Quran kalau kita tak belajar, hadis kalau kita tak belajar, kita tak akan kenal Allah dan kita tak akan kenal syariat Allah. Itu step yang pertama. Selepas kita tahu 3 step, kita kena bagi tahu cara bagaimana step itu kita nak tahu. Yang pertama sekali, kita kena belajar. Sebab apa? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu ni dengan cara belajar sahaja. Tuan-tuan kena gajar datang kuliah-kuliah yang mengajar tafsir, yang mengajar hadis, kelas-kelas akidah. Kemudian step yang kedua, kita kena beramal. Bila nak beramal, tak, kita kena faham hukum hakam. Benda yang boleh, benda tak boleh, benda yang haram, benda yang halal. Dan ilmu ni bukan untuk tunjukkan banyak mana kita hafal, banyak mana buku kita beli. Dan ilmu, maksud daripada ilmu ialah untuk kita amal dan dekatkan diri kita pada Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita kena korbankan masa kita, kita kena korbankan harta kita, kita kena korbankan kita punya kehidupan ni untuk agama Allah. Tak ada Nabi dah yang akan datang tuan-tuan. Dan kerja ini bukan kerja ulama sahaja. Setiap orang berdasarkan kemampuan dia. Setiap orang berdasarkan kemampuan dia. Bukan semua orang boleh duduk kat depan, tapi sekurang-kurangnya kita boleh tolong. Orang kata pas-pas. Tak, kalau ada kuliah dan seumpamanya, ingatkan kawan-kawan, dah ajak datang ke masjid untuk hadir majlis-majlis. Kita semua ni tuan-tuan kena hidup di dalam konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena saling menolong pada perkara kebaikan dan takwa. Semua orang ada bahagian-bahagian dia. Betul tak? Orang berjihad di jalan Allah bukan semua duduk barisan depan. Bukan semua duduk barisan depan. Ada orang yang mana duduk barisan belakang. Ada kerja masing-masing. Yang paling penting, kita kena buat kerja kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik, hidayah pada saya dan tuan-tuan untuk faham apa yang saya cakap, untuk kita amalkan, untuk kita sampaikan, dan kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar pada Allah. Dan apa yang saya cakap ada banyak kesilapan, ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita dengan sifat Rahman Rahim Allah, sifat pengampun Allah.
Dan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita di atas agama ini dan majukan kita dalam agama kita sebagaimana kita minta Allah majukan kita dalam dunia kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita punya sahabat-sahabat saudara mara yang mana diuji di seluruh dunia hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini agama yang benar, agama yang tinggi, agama yang mulia sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala gunakan kita untuk agamanya. Sesungguhnya Allah, dia tidak berhajat kepada kita, tetapi kitalah berhajat kepada Allah. Saya akhiri majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.